Hidup adalah satu cabaran. Gejolak jiwa muda, mereka rasa ingin mencuba. Barangkali bagi mereka, jiwa muda, jiwa yang sukar untuk menerima sebarang halangan. Sewaktu tiada ruang nasihat dilontarkan, jemaah ini rela hati turun padang, mendekati, memahami dan mendengari rintihan dan suara hati mereka. Bersahur, kita jemput ke Masjid Syakir di KLCC. Perjuangan Perkit ataupun Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2006 ialah untuk berdakwah atau memberi nasihat kepada remaja yang terdedah kepada pengaruh yang tidak sihat. Kita berperanan sebagai NGO untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti pencegahan. Sama ada melibatkan operasi-operasi bersama pihak berkuasa, ni malam-malam tahun baru, sambutan tahun baru, malam-malam minggu dan sebagainya untuk bertemu dengan anak-anak muda di lokasi-lokasi maksiat. Termasuk juga kita menjalankan kempen-kempen kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti, kolej, kilang dan seumpamanya. Juga kita terlibat juga dengan forum-forum perdana dan juga aktiviti-aktiviti kesedaran gejala sosial dengan pihak media massa. Antara matlamat penubuhan Perkit juga ialah memberi perlindungan kepada remaja yang terdedah kepada anasir jahat, memberi khidmat rawatan secara Islam untuk remaja yang sukar untuk berubah, menjalankan aktiviti dakwah kepada masyarakat tentang bahaya keruntuhan akhlak remaja dan membuat kerja-kerja amal untuk mereka yang ditimpa musibah. Oleh kerana kebimbangan Perkit untuk melihat perkembangan yang dilihat kurang sihat ini, Ops Masih Ada Yang Sayang dilancarkan untuk mencegah agar remaja tidak terus hanyut dengan dunia mereka sendiri dan terus berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Kerja-kerja turun padang ini juga telah dilakukan sebanyak 7 kali, dihadiri oleh sukarelawan yang mendaftar di bawah Perkit. Bilangan sukarelawan yang datang memberi gambaran jelas. Setiap yang datang itu merasa tanggungjawab sosial perlu dipikul oleh setiap anggota masyarakat. Saya join kerana atas rasa tanggungjawab kita lah sebagai komuniti di sini untuk mengambil berat lah. Berdasarkan statistik yang berlaku di akhbar-akhbar dan media-media masa sekarang pun tengok agak membimbangkan lah dengan muda-mudi kita hari ini. Itu memang kita orang biasa lah majlis ni. Setiap tahun memang kita masuk lah majlis ni untuk join benda ni. Memang perlu diadakan lah setiap tahun sebab sekarang banyak sangat gejala sosial yang berlaku kan. Macam contoh macam buang anak semua kan. So elok benda ni kena selalu ada lah. Operasi ini bermula seawal jam 10 malam sehingga 6 pagi ini terdiri daripada mereka yang datang dari pelbagai latar belakang. Ustaz tak nak cakap perkara yang kamu suka dengar. Ustaz nak cakap perkara yang kamu wajib dengar. Kumpulan sukarelawan ini dibahagikan mengikut kawasan. Antara kawasan yang menjadi kawasan tumpuan untuk operasi malam ini ialah Ampang, KLCC, Ceras dan Bukit Bintang. Bermulanya buang bayi ini dengan berpelesiran dan juga berdua anak. Pendekatan yang dilakukan oleh kumpulan sukarelawan ataupun ahli Perkit ini ialah dengan mengedarkan risalah mengenai keruntuhan akhlak. Dan kita akan datang kepada mereka. Pertamanya kita akan beri salam kepada mereka dan kita perkenalkanlah. Kita perkenalkan diri kita ni sebenarnya kita di dalam usaha, dalam operasi Masih Ada Yang Sayang. Kita perkenalkan diri kita yang pertama. Kemudian kita akan menerangkan tentang kenapa kita datang. Kat masjid KLCC. Setelah edaran risalah ini dilakukan, pasangan remaja ini akan diminta bekerjasama untuk ke Masjid Asyakirin untuk mendengar tazkirah daripada Ustaz Mat Rizi selaku pengerusi Perkit dan Ketua Ops Masih Ada Yang Sayang kali ke-7. Ini tempat untuk awak muhasabah diri. Tengok orang semua bersemayang, qiyamul lail, nampak?
sejuk hati. Kita semua akan balik pada Tuhan. Semayang sebelum kamu disemayangkan. Baginya, jika bukan dia yang melakukan kerja-kerja amal sebegini, siapa yang akan menjadi penyemarak semangat kepada usaha amar makruf nahi mungkar ini? Beberapa remaja yang mahu mendengar tazkirah yang dilakukan akan turut serta sehingga larut pagi. Kemudian, remaja ini akan dipecahkan di dalam beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan ceramah oleh remaja yang menghuni rumah pelindungan Perkit. Kali ini kita cuba buat dalam bentuk nasihat berkelompok. Ini kita ambil kesempatan yang disebutkan oleh pengerusi Perkit Ustaz Mas Rizi. Maknanya kita bawa sebenarnya anak-anak yang telah pun menjalani proses rawatan ataupun tarbiyah di Perkit ni, yang sudah pun ada keinsafan dan mereka tu sendiri juga nak ambil peluang untuk beri nasihat. Oleh itu, segala pengalaman masa lalu diceritakan semula kepada remaja untuk dijadikan pedoman dan sempadan di dalam melalui hari-hari mendatang. Aku study dulu, aku rasa kat MMU Melaka, aku ambil law. Jahat-jahat di situ lah. Lepas tu ambil dadah, semua sosial. Jadi contoh. Lepas tu aku kena tangkap, aku masuk pusat pemulihan. Ketika sesi pengenalan diri atau dikenali ta'aruf, Ustaz Mak Rizi tidak melepaskan peluang untuk memberi nasihat agar mengingati jasa ibu bapa dan perkara-perkara berkenaan mengenal Tuhan. Cuba kau bayang, mak kau meniti air mata kat rumah tu kalau dia semayang. Dia doa untuk kau. Kau pernah niti air mata, fikir mak kau. Kau pernah niti air mata dengan kenangkan pengorbanan ayah kau, besarkan kau. Kau tak pernah meniti air mata pun. Kau tak pernah nak doa pun untuk mak ayah awak. Tapi mak ayah awak sentiasa doa untuk awak tau. Dia sayang untuk awak. Usaha Perkit tidak terhenti untuk memberikan nasihat kepada remaja di jalanan. Ustaz Mak Rizi dan jemaahnya meneruskan misi menyelamat akidah remaja dengan membuka rumah pelindungan dan pemulihan akhlak wanita dan lelaki. Apakah relevan penubuhan rumah pelindungan ini? Kita call mak bapak datang ambil ataupun ikut kita pergi masjid. Usaha Perkit menyelamatkan akhlak remaja terlihat dengan pelaksana operasi Masih Ada Yang Sayang sehingga siri yang ke-7. Malah, dalam satu masa, penyertaan sukarelawan sehingga mencapai jumlah 300 orang juga membuktikan masyarakat sedar sesuatu perlu dilakukan untuk membentuk generasi yang luhur pekertinya. Anak bina Perkit juga diberikan ruang untuk berkongsi pengalaman bersama dengan remaja lain. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sebagai Ketua Misi Operasi Masih Ada Yang Sayang, Ustaz Mak Rizi punyai pendapat yang tersendiri mengapa anak didik Perkit sendiri memberi tarbiyah kepada remaja yang dibawa ke sini. Anak-anak ini yang kami bawa menceritakan tentang pengalaman mereka. Mereka boleh berubah daripada dunia yang gelap kepada cahaya hidayah Allah. Ini yang mereka telah ceritakan di hadapan masyarakat umum sehingga ke masyarakat dapat mengambil contoh. Kalau kita bercakap, mungkin masyarakat kata, ustaz bercakap, ustaz bukan tahu, ustaz bukan penagih dadah. Tapi kalau mereka yang telah pulih daripada dadah, mereka yang telah pulih dari gejala sosial ini bercakap, maka masyarakat lebih yakin kerana yang melalui itu ialah batang tubuh mereka yang bercakap itu sendiri. Perkit bukan sahaja melaksanakan kerja-kerja turun padang untuk melihat gaya hidup remaja hari ini, malah lebih 10 tahun penubuhannya juga terbina 2 rumah pelindungan, iaitu Rumah Kebajikan Perkit Wanita dan Rumah Sahabat Perkit untuk lelaki yang terletak di Hulu Langat Selangor. Antara matlamat penubuhan rumah ini ialah mengubati hati remaja yang sakit. Sakit yang diterjemahkan ialah sukar untuk seseorang itu
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Amalan 5B iaitu berubat, bertaubat, beribadat, bermunajat dan berhijrah diguna pakai untuk merawati hati yang sakit. Manakala program rawatan yang dijalankan ini, kerohanian ini, akhirnya telah berjaya 6 bulan pertama itu menundukkan kedegilan anak-anak itu. Keangkuhan anak-anak itu, dorongan-dorongan jahat itu, kecintaan dia kepada maksiat, kecintaan dia kepada melakukan dosa, kecintaan dia kepada kawan-kawan yang merosakkan itu, kita cut off. Kedegilan dan sifat memberontak dalam jiwa remaja dirawat dengan perubatan syifa. Dan bagi Ustaz Mat Rizie, tidak ada ubat paling mujarab kecuali dengan bacaan dan amalan dari Al-Quran. Kekotoran itu dengan perubatan syifa, dan kita masukkan perubatan-perubatan Islam. Menggunakan Al-Quran, menggunakan ayat-ayat syifa. Contohnya, umpamanya kita mengubat bagi nak menundukkan orang yang degil, ya, umpamanya yang degil, tak boleh dengan nasihat, kita bacakan kepada air dan kita bacakan surah Toha. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tidak seperti rumah pelindungan yang lain, kemasukan individu di sini bukanlah dengan hati yang rela. Cabaran paling sukar pihak pengurusan Perkit ialah untuk membentuk jiwa remaja yang tidak mahu menerima perubahan. Bila mana dia akan duduk dalam sifat hamba Allah, maka dia akan meletakkan waqalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat, sebagai menyerah diri kepada Allah Taala. Maka dia akan berubah, mengeluarkan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat keji yang ada pada diri dia itu, dia akan pergi kepada sifat-sifat mahmudah. Makna dia berhijrah. Hijrah yang pertama, keluarkan sifat mazmumah, sifat keji dalam diri, pamerkan sifat mahmudah, pamerkan sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji. Itu hijrah dalaman. Hijrah keluaran pula, tinggalkan kawan-kawan, tempat-tempat maksiat, kawan-kawan awak yang merosakkan itu. Jangan kamu kontak lagi. Ini diakui oleh seorang anak bina yang sudah menghuni rumah ini sejak 2 tahun yang lalu. Dia yang berasal dari Cameron Highland berpendapat, kali pertama melangkah ke rumah sahabat Perkit, segalanya dilihat begitu membosankan dan hidup bagaikan terpenjara. Pada mulanya, saya memang tidak dapat terima kenyataan. Sebab mak ayah saya pun dia tak bagi tahu apa tempat ni. Memang dia tak bagi tahu. Saya buat macam-macam saya buat. Kalau kata orang yang penjaga kunci kawasan rumah ni kalau tidur, saya nak rampas kunci pada dia. Memang saya tak boleh terima. Setiap hari saya hampir 3 bulan memang saya macam-macam saya buat. Macam-macam saya buat. Saya create cerita macam-macam untuk melepaskan diri dari sini tapi tak berjaya. Kerana dipaksa memasuki rumah sahabat Perkit dan semuanya paksaan di dalam berbuat kebaikan, Zamri, bukan nama sebenar, berbuat baik selama 8 bulan. Selepas keluar daripada rumah sahabat ini, dia mula mencari rakan-rakan lama untuk bercampur gaul, melakukan perkara keburukan. Jadi, saya balik tak sampai 2 minggu. Saya buat perangai balik. Saya mula mengisap balik. Saya mula ke kelab malam. Saya mula dah tunjuk reaksi tak baik pada mak ayah saya. Saya dah tak solat. Saya dah tak buat apa amalan-amalan yang ustaz bagi kat saya. Usaha Perkit dalam menggerakkan jemaahnya untuk membantras gejala sosial dan melakukan operasi Masih Ada Yang Sayang membuktikan bahawa segala usaha itu adalah ke arah melahirkan generasi yang mempunyai akhlak yang terpuji. Ini yang kita jalankan di Perkit. Manakala konsep jamaah memang dituntut oleh baginda Nabi SAW. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjemaah. Orang yang buat amalan seorang tak kuat mana. Hatta semayang seorang pun pahalanya tak besar mana. Tapi kalau berjemaah diberi 27 kali ganda. Apatah lagi lah kalau buat kerja yang besar seperti ini perlu kekuatan jemaah.
Sebuah lagi rumah pelindungan yang memperjuangkan nasib wanita punya modul dan pendekatan yang tersendiri dalam membentuk peribadi yang indah. Jika Perkit berdakwah dengan kaedah turun padang dan melihat realiti yang berlaku pada remaja hari ini, serta mengambil inisiatif membuka rumah pelindungan untuk lelaki dan perempuan, Darussaada pula mempunyai visi dan misinya yang tersendiri. Apakah relevan penubuhan rumah pelindungan ini? Darussaada ni ditubuhkan sebenarnya untuk memberikan bimbingan kepada pelatih-pelatih lah, wanita Islam yang bermasalah. Jadi di sini kita akan memberikan bimbingan agama. Seterusnya kita akan memberi bimbingan, memberi kemahiran, di samping kita memberi perlindungan bagi mereka yang terlanjur dengan bermasalah ni. 26 tahun lalu, rumah pelindungan ini dikenali dengan nama Darul Islah. Namun, pada tahun 1989, Darul Islah ditukar dengan nama Rumah Pelindungan Wanita Islam. Bangunan ini terus kukuh dan meneruskan perjuangan dengan memberi perlindungan kepada wanita yang bermasalah. Antara fokus kumpulan Darussaada ialah wanita yang berumur 18 hingga 35 tahun yang mahukan bimbingan kerohanian, wanita atau isteri yang menghadapi masalah tempat tinggal dan kesempitan hidup serta saudara baru. Selain itu, rumah pelindungan yang mempunyai penghuni seramai 46 orang sehingga bulan Disember 2010 tidak pernah sunyi dari pelbagai aktiviti keagamaan maupun riadah. Antara aktiviti yang dijalankan di sini ialah pertandingan syarahan, kuis bercerita, melukis, majlis sambutan Hari Kebesaran Islam, gotong royong, karnival sukan, ihya Ramadan dan khidmat kaunseling dan rundingan. Segala aktiviti ini disokong kuat oleh tenaga kerja Darussaada. Antara tenaga pengajar yang paling lama berkhidmat di institusi ini adalah Hajah Rohani binti Muhammad. Bagi Hajah Rohani, cabaran paling besar yang perlu dihadapi di sini ialah memberi semangat baru kepada setiap individu yang melangkah masuk Darussaada. Pada awal-awal dulu saya mula-mula masuk Darussaada, saya rasa berat bagi saya untuk menjadi pembimbing kepada remaja-remaja yang macam ni. Saya pun tak biasa. Tapi pada awalnya saya mula mengajar dulu fiqh dengan Al-Quran. Tapi masa saya ajarkan di Al-Quran, ramai yang tak boleh baca. Saya rasa terbuka hati saya. Saya yakin dengan satu perkataan yang saya ajar, saya akan dapat ganjaran yang paling besar. Walaupun sudah menjangkau usia 60 tahun, wanita ini tetap ingin berjuang demi masa depan yang lebih cerah untuk bangsa dan agama. Kita cakap pun langsung dia tak nak dengar. Apa yang kita beri sekejap je, beri sekejap. Misalnya umpamanya, misalnya saya tanya dia, apakah dia ibadah? Misalnya, dia tak boleh jawab. Sedangkan saya dah beri jawapan masa yang sama. Tapi walaupun macam tu saya tak jemu, besok saya ulang lagi, ulang. Sehingga dia dapat. Laila, bukan nama sebenar, adalah seorang pelatih di Darussaada. Laila telah menjalani program di sini selama 10 bulan. Bagi Laila, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia mengambil langkah untuk mendekati dan mencari ruang mengenal diri dengan menyertai Darussaada. Rasa macam dekat tempat ni lagi bagus lah duduk daripada dekat luar sana. Kalau kat luar sana, banyak lagi dugaan yang kita nak tempuh. Macam-macam ada kat luar. Kalau kat sini kita belajar semuanya. Macam belajar akhlak, akidah, fiqh, jahitan, masakan semua. Lepas itulah kita berubah. Pada awal kemasukannya di rumah pelindungan ini, semuanya dilihat begitu sukar kerana Laila sendiri tidak dapat memaafkan dirinya dengan kesilapan lalu. Namun, berkat kesabaran tenaga pengajar di sini, Laila tenang melalui hari-hari yang mendatang. Rasa menyesal jugalah dulu buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, tak masuk dia kat sini. Rasanya
tak tahu nak cakap macam mana. Rasa kesal itu memang teramat sangat sebenarnya rasa kesalnya. Laila mengikuti segala modul yang disediakan untuk membentuk peribadi diri dan menginsafi akan segala yang telah berlaku suatu masa dulu. Faizah binti Abdullah merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengendalikan kelas jahitan di sini. Aktiviti yang dijalankan di sini masa mereka baru lepas mendaftarkan diri masuk ke sini, diorang akan diperkenalkan dengan mesin jahit dulu. Lepas tu kita akan di samping dalam masa yang sama kita akan bagi diorang peralatan jahitan dan kita akan perkenalkan peralatan jahitan tu kepada mereka. Dan barulah kita masuk kepada jahitan-jahitan asas. Dan di samping kita menerangkan kepada mereka bahawa pentingnya kemahiran di kalangan mereka ni. Pergaulannya bersama pelatih membuatkan beliau mempunyai pandangan tersendiri tentang gejala sosial yang kian meruncing. Kita tengok remaja sekarang ni daripada umur yang 12 tahun tu dia dah berani dah. Dia dah berani dah membuat benda-benda yang tak elok macam pergaulan yang bebas, kan, naik motor macam merempit gitu. Di antara lelaki dengan wanita, lelaki dengan perempuan ni terlalu bebaslah sekarang ni. 21 tahun berkhidmat dengan masyarakat, Darul Saadah sudah pasti mempunyai perancangan pada masa hadapan. InsyaAllah kita akan menyediakan latihan kemahiran ni dan kita sediakan sijil-sijil. Contohnya sijil jahitan dan sijil masakan. Jadi mereka akan belajar di sini 1 tahun dan dapat sijil lah. Sijil masakan dan sijil craft, sijil inilah jahitan, dan mereka boleh gunakan sijil ni bila di luar nanti untuk memohon kerja di mana-mana. Pasti ada suara-suara sumbang yang kedengaran. Ada yang mengatakan dengan adanya rumah pelindungan seperti ini, ia menggalakkan lagi gejala sosial. Tetapi sebagai petugas Darul Saadah, mereka tetap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kadang-kadang masalah ni berbagai-bagai jenis, macam-macam. Jadi salah satu penyelesaiannya mungkinlah dengan mewujudkan rumah perlindungan ni. Daripada bayi dibuang di merata-rata tempat, lebih baiklah ada satu rumah perlindungan yang menguruskan mereka ni. Dan di samping tu dalam rumah perlindungan tu perlulah, saya rasa, saya fikirkan wujud memberi bimbingan kepada inilah yang mengandung ni kan. Usaha untuk memulihkan pelatih-pelatih di sini adalah matlamat utama bagi mereka. Mereka meletakkan usaha yang tinggi dan harapan yang menggunung dalam memastikan para pelatih kembali ke jalan yang benar. Doa dan harapan menjadi kunci utama agar sinar baru bergemilapan menyinari segenap rinci ruang kedewasaan, mengenal makna hidup, membakar kepahitan yang tercalar. Damba aman, syari ilham, damaikan satu alam. Aku insan, mendambakan